Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dikasihi sekalian, sekali lagi kita bersua bulan Ramadan ini, dan dalam konteks perbincangan kita hari ini kita akan kaitkan Ramadan dengan ketakwaan. Ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa seperti mana orang-orang dahulu diwajibkan kepada mereka. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Jadi sebenarnya semua orang suka dan mahu mempunyai martabat, ya, dan derajat dan pangkat yang tinggi dalam di dunia ini dan di akhirat. Tetapi kita mesti ingat bahawa martabat manusia di sisi Allah diukur bukan kerana keturunan bangsanya, bukan kerana hartanya atau pengetahuannya atau kuasanya, tapi adalah berlandaskan iman dan ketakwaan. Takwa ini sangat penting. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah di kalangan kamu ialah orang yang paling bertakwa, ya. Orang yang berusaha membersihkan dirinya, yang melakukan tazkiyah, ya, dari kekufuran, dari kejahatan, dan mereka selalu ingat kepada Allah. Mereka menunaikan salat, mengeluarkan zakat, mereka berpuasa dan pergi menunaikan haji. Al-Quran yang diturunkan dalam bulan Ramadan ini pula adalah untuk menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Sebab itu kita lihat Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat nombor 2, ya, Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Ya. Kitab mulia itu tidak ada keraguan mengenainya, dia menjadi petunjuk untuk orang yang bertakwa. Ini kita kena ingat, ya. Dalam surah yang sama ayat 185 Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran diturunkan sebagai memberi petunjuk, ya, dan hidayah kepada manusia, di samping mencerakinkan keterangan-keterangan al-hidayah dan sebagai al-furqan ataupun pembeda, ya. Oleh itu siapa yang menyaksikan anak bulan Ramadan maka hendaklah dia berpuasa. Jadi di sini kita lihat, ya, orang yang berpuasa, ya, memang termasuk dan dikira sebagai golongan orang yang bertakwa dan akan mendapat keampunan serta ganjaran pahala yang banyak. Allah berfirman surah Al-Ahzab ayat 35, setelah Ummi Salamah isteri Nabi bertanya kepada Nabi, mengapa banyak ayat-ayat Quran banyak nyebut mengenai lelaki dan tak nyebutkan tentang perempuan? Macam kami tak ada pula. Macam itulah dipersoalkan. Lalu Allah SWT turunkan ayat ini, ya, innal muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqin was sadiqat sabirin was sabirat wal khashiin wal khashiat, dan seterusnya, yang bermaksud sesungguhnya lelaki dan perempuan yang muslim, lelaki dan perempuan yang beriman, lelaki dan perempuan yang taat, lelaki dan perempuan yang bercakap benar, lelaki dan perempuan yang sabar, lelaki dan perempuan yang merendah diri kepada Allah, lelaki dan perempuan yang bersedekah, lelaki dan perempuan yang berpuasa, lelaki dan perempuan yang menjaga kehormatannya, lelaki dan perempuan yang banyak mengingati Allah. Allah telah menjanjikan keampunan dan pahala yang besar untuk mereka. Jadi dihuraikan situ tentang orang wanita, orang perempuan, supaya orang perempuan tak merasa jauh hati kerana tak ada ayat-ayat, ya, yang menyebutkan tentang perempuan, kecuali banyak ayat menyebutkan perbuatannya menunjuk pada lelaki. Tapi sebenarnya Allah SWT telah memuliakan wanita. Ada ayat ada surah dalam Al-Quran, surah wanita, dan tidak ada surah lelaki, ya. Ada surah An-Nisa dan kita tak jumpa surah Al-Rijal, tapi kita ada jumpa surah Muhammad dan lain-lain. Jadi saudara sekalian, ini menunjukkan bahawa Allah SWT ingin menyatakan bahawa Allah menghargai kaum wanita dan mereka mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia di dunia ini. Oleh itu janganlah mereka merasa jauh hati, bahkan mereka tetap merupakan sebagai insan
yang dihargai dan diberikan mandat oleh Allah SWT untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai isteri dan sebagai suri rumah tangga dan sebagainya. Jadi marilah kita teruskan amalan berpuasa kita untuk mendapat keridhaan Allah Azza wa Jalla. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.